Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar sejarah tingkatan 4. Bab 1, warisan negara bangsa. Tajuk pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, baiklah. Kita lihat untuk bab 1 ini, kita akan belajar latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat. Jom kita belajar. Tajuk pertama iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, ciri-cirinya. Yang pertama, raja. Raja merupakan tunggak utama kerajaan. Raja diperkukuhkan oleh sistem pentadbiran. Apabila raja dibantu oleh pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Raja dianggap suci dan ditaati. Contoh, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci, dikaitkan dengan Dewa Siva. Ciri yang kedua iaitu undang-undang. Undang-undang dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan sesebuah negara. Undang-undang terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran. Contohnya, Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manava. Okey, yang ketiga cirinya ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Buktinya, Kerajaan Punan mempunyai wilayah pengaruh yang luas meliputi Sungai Mekong, Teluk Cam Ranh, Selatan Myanmar dan Segenting Kerak. Ciri yang keempat iaitu rakyat. Rakyat merujuk kepada penduduk di dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya, rakyat Kerajaan Sriwijaya setia kepada Raja Sriwijaya dengan melakukan upacara meminum air sumpah Telaga Batu. Seterusnya, kita melihat ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, kerajaan. Raja merupakan pemerintah tertinggi dalam Kesultanan Melayu Melaka, dibantu oleh pembesar sistem pembesar 4 lipatan. Pentadbirannya tersusun dan gelaran raja diganti dengan sultan selepas kedatangan Islam. Yang kedua, rakyat. Rakyat menumpukan taat setia kepada sultan dan patuh undang-undang. Rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang laut.
Golongan yang diperintah ialah rakyat merdeka dan hamba. Sultan pula bertindak untuk menjamin kesejahteraan rakyat, maka rakyat mengakui kekuasaan sultan. Yang ketiga, kedaulatan merupakan lambang kekuasaan tertinggi sultan. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, kedaulatan Melaka diperakui oleh kerajaan lain seperti dinasti Ming yang telah menghantar beberapa utusan kepada Melaka melalui Laksmana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan Melaka dengan China. Yang keempat, wilayah pengaruh merupakan kawasan yang diperintah raja, diterima dan diperakui oleh rakyat, dan wilayah pengaruh ini diperolehi melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Wilayah pengaruh yang luas memaparkan kewibawaan pemerintahan kerajaan tersebut. Okey, yang kelima, undang-undang yang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Tujuan undang-undang ialah mengukuhkan kerajaan, melindungi rakyat dan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka kerajaan yang unggul. Dan yang terakhir, ciri yang keenam ialah lambang kebesaran, merupakan lambang identiti kerajaan dan keistimewaan Melaka. Lambang kebesaran menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Antara lambang kebesaran ialah adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia dan cok moho. Okey, Kesultanan Melayu Melaka sebagai lambang warisan Kesultanan Melayu yang kita perlu berbangga. Seterusnya, keunggulan sistem. Seterusnya, ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka yang dapat kita teliti dengan lebih detail, iaitu wilayah pengaruh yang merupakan wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan seperti Lingga, Patani dan Kedah. Yang kedua, wilayah taklukan pula merupakan wilayah yang diperoleh melalui peperangan seperti Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kapar. Seterusnya, melalui perkahwinan, wilayah yang diperoleh, contohnya kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengawini puteri Majapahit. Kesimpulannya, ciri-ciri negara bangsa Kesatuan Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka menjadikan sebuah negara yang gemilang.
Baiklah, kita lihat satu soalan sahaja. Antara berikut yang manakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? 1. Raja, yang kedua rakyat, yang ketiga pembesar, yang keempat pengaruh asing. Okey, anak-anak, sila jawab. Seterusnya, soalan yang kedua, apakah undang-undang yang diamalkan oleh Majapahit? A. Undang-Undang Majapahit. B. Hukum Kanun Majapahit. C. Inskripsi Telaga Batu. D. Utara Manawa. Okey, moga perbincangan cikgu pada hari ini memberi manfaat kepada anak-anak pelajar yang dikasihi. Sila like, sila share, sila subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi.